Nyamuk membunuh beratus ribu manusia setiap tahun. Yang paling mudah diserang adalah kanak-kanak dan wanita yang sedang mengandung. Sehingga kini, tiada gigitan yang lebih berbahaya dari nyamuk mampu ditandingi serangga lain selain mampu membunuh dan menyebabkan ramai manusia sakit. Jadi, apakah yang menyebabkan gigitan nyamuk boleh menjadi sangat efektif? Tahukah anda, hanya nyamuk betina sahaja yang menggigit manusia? Ia adalah kerana nyamuk betina memerlukan darah untuk bertelur. Nyamuk mempunyai 6 bilah jarum dan 2 darinya mempunyai gerigi kecil. Ia digunakan sebagai penggerudi untuk masuk ke dalam kulit kita. 2 lagi jarum akan mengasingkan tisu semasa proses mencucuk berlaku. Dan seterusnya, jarum yang sama akan digunakan sebagai straw untuk menyedut darah. Di Malaysia terdapat lebih kurang 3,500 spesies nyamuk. Manakala di Malaysia sahaja, sehingga ke hari ini kita telah kenal pasti sebanyak 441 spesies dan 20 genera. Nyamuk dikategorikan di bawah order Diptera dan juga family Sulicidae. Dan Sulicidae merupakan family yang terdapat jenis-jenis nyamuk yang merupakan mempunyai kepentingan dalam perubatan, iaitu sebagai vektor yang membawa kepada penyakit berjangkit. Setelah perutnya dipenuhi dengan darah, ia akan mengasingkan air dan darah lalu merembeskan ia keluar dari badannya. Ia mengeluarkan cecair lain bagi memberikan laluan untuk lebih banyak darah dapat disedut. Melalui satu lagi jarum, ia akan merembes sejenis kimia masuk ke dalam badan kita. Itu yang memberi kesan kegatalan serta membengkak selepas digigit. Jumlah nyamuk juga adalah lebih banyak daripada keseluruhan penduduk di bumi. Di Malaysia, penyakit bawaan nyamuk secara umumnya sudah terkawal dan hampir berjaya dihapuskan dilihat kembali meningkat dalam tempoh dan kawasan tertentu. Adakah persekitaran dan perubahan cuaca mendadak memainkan peranan? Kita ada 2 jenis demam denggi, iaitu demam denggi biasa dan juga demam denggi berdarah, di mana demam denggi ini disebabkan oleh sejenis virus, dan kita ada 4 jenis serotype virus, iaitu serotype 1, 2, 3 dan juga 4. Demam denggi yang pertama kali dilaporkan di Malaysia adalah di Pulau Pinang, iaitu pada tahun 1902 dan juga 1962. Bagi demam denggi biasa dan juga demam denggi berdarah. Sekolah Sains Biologi Universiti Sains Malaysia telah aktif menjalankan penyelidikan tentang nyamuk dan serangga perosak bandar sejak tahun 1972. Perhatian khusus diberikan kepada spesies nyamuk yang merupakan vektor banyak penyakit yang ditakuti manusia seperti denggi, filariasis, malaria dan encephalitis Jepun. Terdapat 2 jenis nyamuk yang merupakan vektor bagi demam denggi, iaitu yang pertama nyamuk Aedes aegypti dan juga nyamuk Aedes albopictus. Di mana nyamuk Aedes aegypti ini merupakan nyamuk indoor, iaitu nyamuk yang lebih suka menggigit di dalam rumah. Manakala nyamuk albopictus merupakan jenis nyamuk outdoor yang mana lebih suka menggigit di kawasan luar rumah. Pengukuhan data kajian dan penyelidikan tidak akan lengkap sekiranya kajian bagi sesuatu spesies tidak diketahui cara pembiakannya. Kerana lebih banyak yang kita ketahui, maka lebih banyak cara untuk membendung wabak bawaan nyamuk. Kita nyamuk hidup ini adalah agak berbeza daripada jenis-jenis nyamuk. Di mana bagi nyamuk Aedes, kita hidupnya lebih kurang di antara 7 hari sehingga ke 14 hari. Manakala bagi nyamuk Culex dan juga Anopheles, ianya lebih lama, iaitu sehingga ke 21 hari. Dan apa yang lebih penting, kita hidup nyamuk ini bergantung kepada cuaca dan juga kelembapan. Di mana sekiranya cuaca itu lebih panas dan kelembapan tinggi, kita hidup itu akan menjadi lebih pendek. Di mana ini juga merupakan salah satu punca wabak lebih mudah
berlaku. Malaria masih merupakan penyakit bawaan vektor yang utama di dunia, terutamanya di Afrika. Ia divektorkan oleh nyamuk Anopheles atau dikenali juga sebagai nyamuk tiruk dan merupakan nyamuk vektor utama secara global. Namun di Malaysia ketika ini, malaria telah dikawal dan dibawa ke peringkat pembasmian. Malaria ni masih ada. Dia ada poket-poket yang tertentu, terutamanya di Pahang, Perak, Kelantan dan juga Sabah dan Sarawak. Pada tempat-tempat lain tu ialah dia telah approach kepada peringkat pembasmian, ya. Okey, pada ketika ini tumpuan kita ialah pada denggi dan denggi berdarah. So di sini nyamuk vektor yang mentransmisikan penyakit ini ialah Aedes, nyamuk Aedes, ya. Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Kemuncak kematian akibat kes malaria adalah pada tahun 2004 apabila ia meragut nyawa hampir 1.8 juta orang. Perkataan malaria berasal daripada bahasa Itali kuno yang bermaksud udara buruk kerana penyakit ini dikaitkan dengan kawasan paya dan berair iaitu tempat yang sangat sesuai untuk pembiakan nyamuk. Okey Wani, kat sini kita boleh tengok bahagian kaki dia. So kaki berbelang menunjukkan dia merupakan nyamuk Aedes. Dan untuk mengetahui spesies dia, kita kena tengok bahagian thorax. Okay? Nyamuk Aedes punya thorax, dia akan berbentuk macam ada curve, macam ulang tendung. Dan nyamuk ni nyamuk jantan ke nyamuk betina? So, untuk mengetahui sama ada ia nyamuk jantan atau betina, kita perlu lihat kepada bahagian proboscis dia. So kalau proboscis dia straight, memanjang, itu menunjukkan nyamuk betina. Tetapi kalau dia bushy, lebat, berbulu lebat di sini, dia merupakan nyamuk jantan. So bagi spesies yang kedua, alright. Boleh kita betulkan, boleh kita terangkan dia. Untuk mengenal pasti apakah spesies nyamuk, kita perlu melihat kepada bahagian thorax ni dahulu. And then pada bahagian kakinya. So nyamuk ni dia totally different dengan nyamuk yang pertama tadi, di mana kaki dia tidak berbelang. Dan dia merupakan nyamuk jenis Culex. Yang lebih tepat lagi, dia merupakan nyamuk Culex cruinfasciatus. Di mana kita boleh tengok bahagian thorax dia ni, dia bold. Dan dia berwarna keperangan sedikit. Perancangan kawalan yang efektif memerlukan kerjasama dan penglibatan semua pihak serta komitmen yang konsisten. Masyarakat perlu faham dan pelajari cara yang betul dan tepat dalam usaha memerangi wabak maut ini. Hari ini, Dr. Nur Faiza akan bekerjasama dengan Pejabat Kesihatan Daerah Timur Laut dengan menggunakan MPAK Trap dalam program kawalan vektor dan membanteras denggi. Disebabkan minat yang mendalam terhadap penyakit berjangkit, beliau memilih kerjaya sebagai penyelidik dalam bidang entomologi perubatan dan telah terlibat dalam dunia penyelidikan nyamuk selama 12 tahun.
So hari ini kita akan melakukan aktiviti sampling ataupun persampilan nyamuk, di mana aktiviti ini merupakan salah satu aktiviti yang sangat penting untuk kita mendapatkan data-data terkini mengenai spesies nyamuk di Malaysia. Dan kita menggunakan beberapa jenis perangkap nyamuk untuk menangkap nyamuk, dan kemudiannya kita akan membawa sampel itu ke dalam makmal untuk proses pengecaman. Cuaca panas, kering dan suhu tinggi dikatakan menyumbang kepada peningkatan kes demam denggi. Kitaran hidup nyamuk Aedes daripada telur ke peringkat nyamuk dewasa menjadi semakin singkat, iaitu kurang daripada 7 hari, menyebabkan populasi nyamuk meningkat. Kementerian Kesihatan dia berperanan dalam menggunakan perangkat ini. Selalunya kita hendak menentukan jenis spesies bakter yang ada di certain lokaliti itu. Kadang lokaliti itu kita dapat notifikasi penyakit. Daripada situ kita kena tentukan kita kena tentukan siasatan. Adakah pesakit itu dapat penyakit itu di tempat itu ataupun tidak. Salah satu cara kita nak menentukan siasatan itu adalah menentukan ada vektor ataupun tidak. Daripada situ kita boleh tentukan, selepas kita tentukan spesies itu, kita akan tengoklah jenis kawalan yang boleh kita buat untuk atasi masalah penyakit yang telah dinotifikasi itu. Perangkap jenis Gavid Trap adalah sejenis perangkap khas bagi memerangkap nyamuk betina yang sedang bertelur. Ia selalunya menggunakan umpan hay infusion bagi tujuan menarik nyamuk ke situ. Di sini kita dah dapat tangkap seekor nyamuk lah. So dalam masa kurang daripada sejam actually memang dah ada nyamuk tertarik dan dia akan termasuk dalam perangkap ni lah. Kalau ikut daripada pandangan mata kasar, ini adalah daripada spesies Aedes. Berdasarkan jenis pewarnaan ataupun jalur yang pada bahagian toraks dia, ini adalah Aedes niveus. Aedes niveus. Aedes niveus ni common, dia sejenis anthropophilik, iaitu jenis yang tertarik pada manusia. Kadang-kadang dia juga tertarik kepada haiwan juga, zoofilik lah. So ini antara nyamuk yang kita dapatlah yang tertarik pada karbon dioksida. Hutan rimba di Pulau Pinang dipercayai menjadi sebahagian daripada hutan hujan prasejarah Malaysia yang berusia 130 juta tahun. Selain biodiversiti yang kaya, ia memainkan peranan penting sebagai kawasan tadahan air utama untuk Pulau Pinang. Kita perlu tahu sebenarnya dalam banyak-banyak nyamuk spesies, tidak semua yang bertindak sebagai vektor, iaitu pembawa penyakit kepada manusia. Ianya juga mempunyai peranan yang baik seperti ejen pendumbungan, penting dalam rantai makanan dan juga keseimbangan ekosistem. Para saintis menganggarkan sekitar 20% spesies haiwan di dunia terdapat di sini. Diiktiraf juga sebagai salah satu dari 17 negara yang mempunyai hutan paling kaya dengan sumber alam. Ekosistem yang stabil juga menjadi faktor utama mengapa hutan di sini telah dipilih sebagai pusat persampelan bukan hanya bagi USM, malahan pengkaji dari luar negara. Oviposition trap merupakan perangkap nyamuk yang paling biasa digunakan dalam kajian pemantauan nyamuk di Malaysia. Trap ini terdapat kontainer untuk takungan air sebagai takungan air dan pedal ini bertindak sebagai medium untuk nyamuk betina bertelur. Tempat pembiakan nyamuk merupakan tempat takungan air yang terbahagi kepada dua, iaitu semula jadi seperti lubang pokok, azil pokok, lubang batu, tempurung kelapa dan artificial ataupun buatan manusia seperti bekas makanan, botol minuman, tayar dan longkang. Terdapat dua jenis tempat pembiakan nyamuk, iaitu tempat pembiakan nyamuk semula jadi dan juga tempat pembiakan nyamuk buatan manusia. Bagi nyamuk Aedes, hanya sesudu kecil sudah memadai baginya untuk bertelur. Berlainan spesies nyamuk mempunyai berlainan jenis tempat pembiakan.
Di samping menggunakan perangkap nyamuk dewasa, kita juga boleh menggunakan kaedah pipetting di mana kita akan menyedut larva dan pupa nyamuk di kawasan takungan air. Sebagai contoh, nyamuk Aedes lebih suka bertelur di air jernih berbanding nyamuk Culex yang lebih suka memilih air kotor. Pada masa kini, negara kita telah pun bersedia untuk menuju ke era industri 4.0. Industri ini memerlukan banyak data untuk mengoptimumkan pengeluaran dan keuntungan. Dalam kes data nyamuk yang kita perolehi pada hari ini, ada sangat penting untuk kita buat analisis dalam bidang data besar. Ini akan membantu kita untuk buat andaian ataupun ramalan pada masa depan. Seperti apakah jangkitan penyakit bawaan nyamuk ini akan berlaku di satu-satu tempat, dan sekaligus akan dapat membantu pihak berkuasa untuk merangka langkah-langkah pencegahan. Begitu banyak kaedah serta cara pengawalan telah giat dijalankan. Namun, adakah umum ketahui yang terdapat juga kawalan secara biologi bagi menangani wabak Aedes? Nyamuk gajah atau nama saintifiknya Toxorynchides merupakan sejenis nyamuk pemangsa. Ia juga dikenali sebagai nyamuk hutan bersempena dengan habitat asalnya iaitu di hutan. Ia digelar nyamuk gajah kerana bentuk probosisnya yang panjang dan membengkok ke bawah menyerupai belalai gajah. Ia sama sekali tidak berbahaya kerana ianya tidak akan menggigit manusia kerana dietnya hanya nektar dari tumbuhan serta buahan. Tingkat larvanya, jentik-jentiknya berwarna merah. Dan nyamuk gajah ini digunakan sebagai salah satu kawalan biologi di mana jentik-jentik nyamuk gajah ini akan memakan nyamuk-nyamuk yang lain, terutamanya nyamuk Aedes. Dari segi morfologinya, saiz nyamuk gajah dewasa dan jentik-jentik lebih besar berbanding dengan spesies nyamuk lain. Warna jentik-jentik nyamuk gajah agak coklat gelap serta kemerahan dan mempunyai bulu di bahagian abdomennya. Bahagian kapsul kepala jentik-jentik nyamuk gajah agak tebal dan mempunyai mandibles yang sangat kuat di mana fungsinya untuk mencengkam dan memakan jentik-jentik yang lain. Manakala bagi tempoh kitar hidup, sistem metamorfosis lengkap dari telur, jentik-jentik, pupa dan dewasa adalah sama seperti nyamuk lain. Yang berbeza, cuma proses pembesaran bagi spesies ini agak panjang iaitu sebulan. Namun begitu, terdapat kelemahan dengan penggunaan nyamuk gajah sebagai kawalan biologi kerana nyamuk gajah ini tidak boleh bertahan lama di kawasan bandar disebabkan ianya hanya memerlukan nektar daripada tumbuh-tumbuhan. Jadi nyamuk gajah ni perlu kawasan yang mempunyai pokok-pokok ataupun tumbuh-tumbuhan yang mana mempunyai nektar. Tanpa itu, ianya tidak boleh hidup kerana nyamuk gajah ni sumber pemakanan, sumber tenaganya bergantung kepada nektar tumbuh-tumbuhan. Dalam usaha mencegah penyakit berjangkit bawaan nyamuk, kami telah berjaya menghasilkan perangkap nyamuk dewasa perumpankan berbola gel. Umpan ini berasaskan daripada bahan-bahan semula jadi, di mana ianya selamat untuk manusia dan juga alam sekitar. Apa yang membezakan umpan ini dengan perangkap-perangkap yang sedia ada adalah ianya dapat menarik perhatian nyamuk jantan dan juga nyamuk betina. Produk inovasi yang diberi nama Mosquito Population Attract and Kill Baits (MPAK) ini menggabungkan hasil penyelidikan biologi
sekitaran hidup dan juga tingkah laku. Juga sains gunaan iaitu umpan yang sangat berkesan dalam memerangkap dan membunuh pelbagai spesies nyamuk vektor seperti Aedes, Culex dan Anopheles. Umpan khas iaitu gel kristal di dalam MPAK dapat menarik nyamuk dewasa atau serangga perosak ke dalam perangkap. MPAK telah berjaya merangkul pingat emas pada tahun 2018 di International Invention, Innovation and Technology Exhibition. Dr. Nur Faiza, anak jati Pulau Pinang yang sehingga kini telah menerbitkan lebih 30 jurnal berwasit di dalam dan di luar negara. Beliau juga mempunyai rangkaian dan kolaborasi strategik dengan beberapa agensi atau akademi di dalam dan di luar negara. Pengumpulan data dan persampelan dari habitat asal amat penting. Perancangan kawalan yang efektif memerlukan kerjasama dan penglibatan dari semua pihak serta komitmen yang tinggi. Masyarakat perlu faham dan pelajari cara yang betul dan tepat dalam usaha mengatasi wabak denggi ini. Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga pusat-pusat penyelidikan universiti di Malaysia telah mengambil beberapa langkah melakukan kajian yang insentif untuk bagaimana kita untuk mengurangkan masalah ini. Dan jenis-jenis kajian yang dilakukan melibatkan kawalan biologi, kawalan kimia dan juga kita panggilkan sebagai integrated vector management, iaitu kawalan secara bersepadu. Kita sedar mencegah adalah lebih baik daripada mengubati. Oleh itu, untuk mencegah demam denggi, kita sepatutnya mengenali dengan lebih baik tentang nyamuk itu sendiri, khususnya Aedes.